siapa dari sudut pandangan buku teks? Bukan penjajah. Wanita, kanak-kanak dibunuh, melarikan diri daripada rumah mereka, mereka dibunuh dari belakang. Ada yang digantung di pokok. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pengajaran sejarah di Malaysia. Kita perlu mempelajari hal ini agar bisa mengetahui pola pikir kaum Melayu Malaysia. Tampaknya dalam teks pelajaran sekolah di Malaysia kurang ditegaskan bahwa British adalah penjajah. Hal itu terjadi karena pada dasarnya para penguasa Malaysia setelah merdeka adalah pihak yang pro penjajah, sehingga penulisan sejarah pun merujuk pada British. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Balik baca buku teks kita, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. British ini siapa dari sudut pandangan buku teks? British ini siapa? British ini kerajaan. British kerajaan kita, bukan penjajah. Dalam buku teks kita, British ini kerajaan. Dia yang mentadbir, dia perkenalkan pemodenan, dia yang satukan, dia wujudkan persekutuan, dia yang berikan kemerdekaan. Kemerdekaan kita disebut oleh Ustaz tadi, tak melibatkan pertumpahan darah. Maksudnya British beri dengan syarat-syaratnya. Dalam buku teks inilah yang disampaikan. Yang saya sering kritik. Sebenarnya British ni buat saya sediakan teks banyak, tapi selalu macam ni lah teks saya. Nota saya tinggalkan. Bila kita baca buku teks, kita baca tentang peranan penjajah British. Anda cuba bayangkan, anak-anak kita ni penjajah apa maksud mereka? Mereka faham tak apa maksud penjajah? Faham tak maksud penjajah? Kita sendiri pun tak faham apa makna penjajah. Tanya saya pun saya agak-agak nak bagi tahu apa sebenarnya penjajah ni. Kita belajar dalam buku teks ni penjajah ni apa? Anak-anak kita belajar ni penjajah ni apa? Kita tak akan faham kerana ilmunya tak disampaikan dengan jelas. Penjajah yang dimaksudkan ini, istilah yang lebih betul ialah pencuri. British ni pencuri, bawa orang nampak. Nampak tak? Pencuri kita nampak ke tak? Nampak. Dia datang ke sini untuk tujuan apa? Untuk merampas kekayaan, itu saja British. Datang untuk cari kekayaan dan rampas bawa balik. Dalam proses untuk merampas kekayaan tersebut, dia buat macam-macam. Dia pergi tembak orang, dia buat perjanjian pada, dia tipu orang, dia lantik raja, dia lantik sultan. British ni berapa kali dia lantik sultan? Dia lantik. Dia sanggup buat apa saja, tapi tujuannya satu, adalah untuk menguasai ekonomi kita. Itu British, kena faham dulu. Kita nak sambut merdeka, penjajah pun kita tak faham. Macam mana kita nak sambut merdeka? Jadi dalam konteks ini, kita kena raikan kemerdekaan itu dari sudut kita, dari sudut kefahaman kita, dari sudut budaya kita, nilai kita. Kita kena raikan macam itu. Kerana dalam konteks buku teks yang diajar di sekolah ini, kemerdekaan itu dilihat dari sudut siapa? Sudut British. Banyak perkara-perkara yang tidak betul dalam buku teks kita ni. Kemudian kita belajar di sekolah tentang perjanjian Pangkor. Pernah dengar tak perjanjian Pangkor? British datang buat perjanjian Pangkor pada tahun 1874. Kononnya dalam buku teks diceritakan kerana masyarakat di Perak pada masa itu sedang bergaduh. Berlaku perang saudara, bunuh sama sendiri. Raja berebut takhta. Rakyat ditindas, pembesar jahat. Merosot Perak pada masa itu. British datang masa buat perjanjian Pangkor untuk selamatkan kita. Itu yang kita belajar di sekolah. Dan buku-buku teks macam tu sebut perpecahan kita. Bila saya kaji tentang peristiwa ini, tak ada perebutan takhta, tak ada perang saudara, tak ada masalah, tak ada perpecahan, tak ada apa-apa. Kita belajar sejarah di sekolah ni macam mana? Kenapa benda macam itu disebutkan? Apa buktinya? Kalau saya tanya soalan pada pelajar ni, saya tanya kalau orang berperang, perang saudara, di mana perang saudara? Boleh sebut tak? Boleh jawab tak? Pelajar tak boleh jawab kerana tak ada pengetahuan tentang aspek tersebut. Tapi ada dalam catatan sejarah kita. Tak betul sejarah kita ni. Kena dibaiki. Masa British datang ke sini, Perak negara yang stabil. Masa dahulu Perak ni negara, bukan negeri.
Kena faham dahulu Perak negara Perak, negara Kelantan, negara Terengganu yang jadi negeri sekarang ni hasil ciptaan British. Dia sifat dia macam tu. Jadi bila British masuk ke Perak ini melalui penjajah Pangku, sebenarnya penjajah Pangku itulah punca kepada segala kejahatan dan penjajahan yang berlaku di Perak. Penjajah Pangku tu bukan British datang untuk amankan, British datang untuk rosakkan. Apa yang dibuat melalui penjajah Pangku? Dia lantik seorang lagi sultan, Raja Abdullah sebagai sultan. Dia iktiraf ini sultan yang British lantik. Sultan tu dah ada dah, British lantik yang seorang lagi sultan, dan dia paksa untuk masyarakat Perak terima. Bila masyarakat Perak tak terima, dia ugut. Dia ugut. Kenapa dia nak lantik raja lain ni? Kerana dia menganggap bahawa sultan ini senang untuk dia gunakan untuk dia eksploitasi kekayaan dan dia kenakan cukai di Perak. Bila dia nak paksa orang Perak bayar cukai, orang Perak tak mahu bayar cukai. Dan pembesar Perak pungut cukai. British tak beri pembesar-pembesar Melayu dipungut cukai. Sejak dia masuk, pembesar ni dimasukkan hak cukai dia. Maka pembesar Perak ni tak mahu terima arahan British, dia kutip juga cukai. British bakar rumah pembesaran dan British ugut. Kalau kutip lagi cukai, dia akan bakar semua rumah. Begitulah guys, dokter Malaysia tadi menceritakan kisah penjajahan di Perak. Kalau kita amati, kaum Melayu Malaysia memang bersikap mendua. Hingga kini, di Ipoh, Perak masih berdiri menara untuk mengenang James W.W. Birch. Dia adalah pejabat kolonial British yang dibunuh oleh anak buah Dato Maharaja Lela pada tahun 1875. Tentu saja oleh British, ia dianggap pahlawan. Nah, sebaliknya, kalangan Melayu Malaysia menganggap Dato Maharaja Lela sebagai pahlawan, karena ia dihukum gantung oleh British. Pembunuhan pejabat British itulah yang memicu Perang Perak. Yuk kita lanjut lagi ya. Kenapa British bersungguh sangat nak masukkan cukai di tangan pembesar ni? Di Pahang, Mak Kilau, dia isunya cukai. Di Terengganu, isunya cukai. Di Kelantan, Tok Janggut, isunya cukai. Di Perak, isunya cukai. Semua melibatkan cukai. Kerana British masuk ni, dia nak eksploitasi, British nak hapuskan pembesar ni. Kerana inilah kelompok yang paling suka lawan British. Yang lawan penjajah ni pembesar. Bila British hapuskan pembesar, tak ada masalah. Dia boleh kuasai raja dan dia boleh kuasai rakyat. Tak adalah pihak yang melawan. Tapi dalam sejarah di Perak ni tak dicerita dengan detail, sampai tak dicerita bagaimana British bertindak melakukan pembunuhan beramai-ramai di Perak. Dia dah lantik sultan, masyarakat Perak tak mahu terima. Jadi dalam proses untuk dia kuasai, ada dalam rekod-rekod British ceritakan bahawa British dengan kumpulan-kumpulan tertentu melancarkan perang di Perak. Kita belajar dalam sejarah, orang Melayu lawan British, orang Melayu di Perak tak lawan British. Mereka telah membunuh J.W.W. Bush kerana J.W.W. Bush ini jahat, mereka bunuh. Tapi mereka tak lawan lagi British. British tiba-tiba mengisytiharkan perang untuk menggunakan alasan bahawa orang Perak ni lawan. Maka dia isytihar perang supaya dia boleh jajah dengan cara kekerasan. Dan pada masa itu British sedang memperkenalkan satu senjata baru, iaitu pelancar roket. Dengan mengambil tentera sepoi dari Hong Kong, dari India dan sebagainya, bawa ke sini. Mereka ini diberi peluang untuk tes pelancar roket. Dan pelancar roket ini digunakan untuk menembak kampung-kampung, bakar kampung. Bila ditanya kenapa mereka bertindak demikian, untuk clear hutan. Wanita, kanak-kanak dibunuh, melarikan diri daripada rumah mereka, mereka dibunuh dari belakang. Ada yang digantung di pokok. Cerita ni ada tak dalam buku teks pembunuhan beramai-ramai ni? Orang putih kaji, ada dalam internet. Kalau anda cek, tajuk dia Small Genocide, Perak and Sudan. Kenapa Sudan? Di Sudan pun ada British buat kerja macam ni, bunuh orang beramai-ramai. Genocide, ini genocide. Diajar tak di sekolah? Tak diajar, tak dimasukkan. Sebab itu saya kata elemen-elemen kejahatan British ini tak diangkat. Begitulah guys, rupanya sejarah Malaysia memang masih bermasalah.
Hal itu terjadi karena pemerintahan Malaysia terkesan hanya melanjutkan tatanan kolonial dan tidak memutus atau memisahkan dengan tegas antara era penjajahan dan era kemerdekaan. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.